Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلفي هذا الكتاب وإلى مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang menonton pengajian tafsir kita pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang masih lagi memberikan kita peluang untuk kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, dibuka pintu-pintu ilmu, dibuka pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan menyambung pembacaan tafsir Al-Jalalain dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-10 hingga ayat ke-16. Jadi saya bacakan ayatnya dan juga tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam qiraat yang digunakan dalam kitab ni, بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca dulu terjemahan ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka iaitu golongan munafik itu terdapat penyakit iaitu syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Baik, kita baca daripada tafsir Al-Jalalain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita berhenti pada ayat ke-10. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifaqun fahuwa yumarridu qulubahum ay yud'ifuha fazadahumullahu marada bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bih
walahum adzabun alimun ay mu'limun bima kanu yukadzibun. Qiraat digunakan sini yukadzibun bitasydid ay nabi Allah wa bitakhfif ay qaulihim ay qauluhum amanna. Baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, kita masih lagi pada ayat yang menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Seperti yang kita telah sebutkan pada pengajian kita yang lepas, bahawasanya di permulaan surah Al-Baqarah ini, ya, kita perlu tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat Al-Quran iaitu la raiba fih, kemudian sifat Al-Quran hudan lil muttaqin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifat manusia ataupun asnafun nas ataupun golongan atau jenis-jenis manusia yang berhadapan dengan Al-Quran. Jadi manusia yang berhadapan dengan Al-Quran ini ialah jenis-jenis manusia secara umumnya. Secara umumnya manusia ini terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama yang Allah SWT sebutkan dalam 3 ayat, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sehingga 3 ayat seterusnya, sehingga ya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 3 ayat itu ialah sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang golongan yang pertama, iaitu golongan yang beriman. Kemudian dalam pengajian sebelum ini juga kita telah menyebutkan golongan yang kedua yang Allah SWT telah sebutkan sifatnya dalam 2 ayat, ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menyebut 2 ayat tentang golongan yang kedua, iaitu golongan yang kafir, ya, pada ayat yang innal ladzina kafaru, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Itu ialah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan orang kafir, yang mana dia berkaitan dengan kita sebutkan sebelum ini, orang kafir ini telah menutup hati telinga pendengaran mereka, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada ghisyawah, ada penghalang supaya mereka tidak melihat kebenaran. Maka Allah SWT kata walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Kemudian kita telah masuk pada ayat yang ke-8, iaitu bermulanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, iaitu pada ayat ke-8 sehingga ayat ke-20. Iaitu ada 13 ayat yang menceritakan tentang orang munafik. Dan tidak cukup dengan Allah SWT menceritakan sifat-sifatnya sahaja. Bagi orang munafik ini Allah SWT memberikan satu analogi, perbandingan orang munafik ini seperti apa, untuk mendekatkan lagi kita kepada kefahaman kita, kepada supaya kita melihat orang munafik itu apakah sifatnya dan bagaimanakah orang munafik itu menyelidak masuk ke dalam orang-orang beriman. Dan kenapa disebutkan orang munafik itu dengan sifat-sifat yang sangat banyak, kata Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah, kerana orang munafik itulah yang menjadi duri dalam daging, atau orang munafik itulah akan merosakkan orang Islam daripada dalam. Kerana orang Islam apabila orang mukmin apabila berhadapan dengan orang kafir, orang mukmin sudah berhati-hati. Jadi orang beriman ni tak makan dah makan orang kafir. Orang beriman ni tidak bersama bercampur dengan orang kafir. Kerana tahu mereka sudah menyebut secara berisytiharkan mereka ialah orang kafir. Tetapi orang yang munafik, ya, orang yang munafik ini ialah orang atau golongan yang bersama dengan orang mukmin. Dia mengaku dia orang Islam, dia mengaku dia orang beriman, ya, tetapi mereka sebenarnya merosakkan orang-orang yang beriman, yang merosakkan orang beriman daripada dalam. Maka sebabkan sangat bahayanya orang munafik kepada kelompok orang beriman, maka Allah SWT menceritakan sifat-sifat orang munafik dengan sangat jelas dengan 13 ayat. Pada minggu lepas kita telah ceritakan sifat orang munafik pada ayat yang ke-8, iaitu Allah SWT menyebutkan tentang wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sekumpulan an-nas, ya, daripada manusia, di kalangan manusia itu ada sekumpulan manusia yang man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, iaitu golongan yang berkata-kata dengan lisan mereka amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin bi qulubihim, tetapi ya, sedangkan dalam hati mereka tidak beriman. Jadi jika kita melihat kepada ayat yang ke-8 ini, maka Allah SWT menyebut sifat pertama bagi orang munafik, iaitu mereka yu'lin al-iman wa yubtinul kufra. Bermaksud mereka mengisytiharkan iman dengan lisan mereka,
sedangkan mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Kerana itu Allah Ta'ala kata wama hum bimu'minin. Jadi orang munafik adalah orang yang mengiklankan, mengisytiharkan iman. Dia mengatakan dia orang beriman, orang Islam, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Jadi itu sifat pertama orang munafik, iaitu mereka menipu. Mereka menipu dengan lisan mereka, kerana mereka katakan apa yang tidak diimani oleh hati mereka. Seperti mana Allah SWT sebut dalam surah Al-Munafiqun, Allahumma salli ala Muhammad, firman Allah SWT, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, orang-orang munafik, qalu, maka mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi annaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad Rasulullah. Jadi mereka mengatakan dengan lisan. Tadi mereka kata amanna, kami beriman billahi wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam surah Al-Munafiqun, orang munafik ni kata nashhadu innaka la rasulullah. Mereka juga menyebut dengan lidah mereka, sesungguhnya atau kami menyaksikan kamu wahai Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawasanya kamu wahai Muhammad ialah rasul kepada mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahawasanya orang munafik itu menipu. Jadi sifat pertama bagi orang munafik ini ialah kadzib al-qauli. Mereka menipu. Mereka bercakap benda yang mereka tidak percaya. Kalau kita bercakap benda yang kita tak percaya tu menipulah. Kita kata dalam dunia ni tidak ada, contoh kita kata apa, kita nak tipu, kita kata saya tak makan, sedangkan kita percaya kita makan. Kita kata saya tak makan, jadi kita menipu. Jadi itu sifat pertama bagi orang munafik, iaitu mereka menipu dengan lisan mereka apa yang tidak dipercayai oleh hati mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-10 yang kita akan bicarakan insya-Allah pada malam ini menyebutkan fi qulubihim maradun. Dalam di sini disebutkan syakkun wa nifaqun. Baik, dalam hati fi qulub, digunakan jamak bagi perkataan qalbun, qulub. Dalam hati-hati mereka ada maradun. Penyakit di sini, kalau kita faham penyakit ni, ada penyakit yang kita faham secara penyakit fizikal atau maradun hissi, penyakit fizikal. Dan ada juga penyakit ni dalam bentuk maradun maknawi, penyakit contoh penyakit mental. Penyakit mental ni kita tak nampak ataupun penyakit berkaitan dengan apa, psikiatrik, penyakit psikiatrik. Jadi ada penyakit yang dirasai, contohnya kena tikam, kena hirih dengan pisau, tu sakit. Atau kita na'udzubillah atau kita kena penyakit-penyakit yang tersebar sekarang ini, penyakit yang dapat dirasai. Dan ada juga penyakit yang kita tidak boleh rasa dengan deria kita. Contoh penyakit mental. Dan penyakit yang ada bagi orang kafir ini disebutkan oleh Al-Imam Suyuti ialah syakkun wa nifaq. Jadi penyakit mereka ini ialah keraguan. Jadi penyakit yang bersifat keraguan ini ialah penyakit yang maknawi, penyakit yang tidak dapat dirasa sakit tu seperti dengan demam, seperti dengan batuk. Jadi penyakit orang munafik ni ialah dalam hati mereka itu sentiasa ada keraguan. Jadi keraguan tu penyakit tu. Kalau kita ragu-ragu terhadap kebenaran, itu satu penyakit. Ragu-ragu terhadap, bukan kita lah, seorang itu ragu-ragu terhadap kewujudan Allah, itu penyakit yang mesti dirawat. Jadi orang munafik ini dia ada penyakit. Penyakit dia ialah dia tidak percaya kepada Allah kerana dia kafir. Tapi dalam masa yang sama, dia menyembunyikan kekafiran dia itu, dia menyebutkan dia seorang Muslim. Jadi semakin lama penyakit itu semakin parah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan lagi penyakit bagi orang munafik ini. Yang Allah Ta'ala sebut,
dan disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim bi. Semakin banyak diturunkan Al-Quran kepada orang munafik, maka semakin sakit hati mereka, bermaksud semakin bertambah keraguan mereka. Semakin bertambah mereka ini ragu-ragu dengan kebenaran. Dan dalam ayat lepas ni pun disebut wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala sengaja membiarkan orang munafik ini dalam kebutaan mereka. Dalam mereka ni tidak melihat kepada kebenaran. Allah SWT sengaja menyebabkan mereka itu sakit dan ragu kerana untuk mereka bertambah dosanya, kata Imam As-Sawi, untuk mereka bertambah dosa. Jadi orang munafik ni ialah satu manusia sebenarnya yang disebutkan oleh guru kami Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, ialah kumpulan manusia sangat ramai, iaitu manusia yang mengaku dia seorang Muslim, mungkin dia tak mengenal dia Muslim tapi mereka hanya mengatakan Muslim itu di lisan, tetapi apabila disuruh untuk berbuat beberapa perkara, nanti kita akan tengok, maka mereka berdalih, mereka berdalih dan mereka menyebut perkara yang mereka tidak buat. Baik, kita tengok ayat yang seterusnya, antara sifat-sifat munafik lagi. Baik. Kemudian walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun ataupun yukadzibun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, iaitu bagi orang munafik ini, azab yang alim. Alim ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti sebagai mu'lim. Jadi bagi mereka ialah azab yang alim ini ialah wazan dia fa'il. Fa'il ni sirah mubalaghah. Boleh bermakna isim fa'il, boleh memberi makna isim maf'ul. Jadi di sini mu'lim isim fa'il, bermaksud yang menyakitkan. Maka Allah SWT kata bagi mereka azab yang alimun. Jadi di sini kita melihat kepada ayat ada dua jenis azab. Tadi kalau orang kafir, azab dia azim. Kalau orang munafik ni azab dia alim. Jadi ada dua jenis azab. Azab yang azim, maksud azab yang besar, yang hebat, yang gah kita kata. Dan azab yang alim, itu azab yang menyakitkan. Jadi mana satu sebenarnya lagi apa nama tu, kita kata azab yang lagi dahsyat, azab yang besar ke ataupun azab yang menyakitkan. Jadi kata guru kami Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, kalau azab azim itu ialah kuantiti, maksudnya boleh jadi api dia sangat besar, kuantiti ataupun saiz dia besar. Kalau azab yang alim itu ialah kualiti, atau boleh sebut kam wal kaif. Jadi antara kualiti dan kuantiti, mana yang lebih diutamakan? Mana yang lagi tinggi, lagi hebat, lagi dahsyat? Yang lagi hebat, yang lagi dahsyat sebenarnya adalah kualiti, bukan kuantiti. Contoh, kita ada 10 orang pelajar. Tapi 10 orang pelajar ni semuanya pelajar yang sederhana. Tapi di sini ada seorang pelajar ni sangat hebat, sangat pandai, dia sangat boleh mengajar orang lain. Jadi kita nak 10 orang pelajar sederhana ke seorang pelajar yang sangat hebat yang boleh mengajar orang lain? Jadi kita nakkan kualiti. Contoh, di satu negara tu ada 10 orang ulama. Tapi 10 orang ulama tu, seorang ni pandai ilmu qiraat, seorang ni pandai ilmu fiqh, seorang ni pandai ilmu tafsir. Dan di tempat lain ada seorang ulama. Seorang ulama ni pandai semua ilmu. Jadi mana lagi baik 10 orang yang ilmu dia sederhana, ataupun seorang yang yablughu mablagha rijal, yang boleh sampai ilmu dia itu sehingga boleh ilmu dia itu seperti ilmu orang lain. Ataupun ada 10 orang yang gagah dan berbanding dengan satu orang yang gagahnya itu, kuatnya dia itu sama seperti 100 orang. Seorang yang boleh mengalahkan 100 orang, adakah lebih baik 10 orang yang boleh mengalahkan hanya seorang? Baik, jadi dalam kita membicarakan azab azim atau azab alim ini, jadi azab yang lagi dahsyat sebenarnya adalah azab kepada orang munafik. Kerana azab mereka ialah azab yang menyakitkan. Sebab itu Allah SWT sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya orang munafik itu di dasar yang terdalam di api neraka, na'udzubillah.
Baik. Jadi itu azab yang Allah Taala berikan kepada orang munafik bima kanu yakdzibun dalam satu qiraat ataupun bima kanu yukadzibun. Okey, bima kanu yakdzibun itu kita fahamlah. Ba itu bahasa Arabiah maksud bisa babi disebabkan mereka dikenakan Allah azab kerana sebab mereka yakdzibun, mereka menipu, ataupun mereka yukadzibun bermaksud mereka mendustakan. Bila ada yukadzibun mendustakan, maka mesti ada maf'ul bih. Jadi mendustakan siapa? Mendustakan di sini ialah mendustakan Nabi Allah, mendustakan Nabi Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkaitan dengan antara sifat-sifat orang munafik lagi. Yang kata Allahumma salli ala Muhammad, kata Al-Imam At-Tahir Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, dia menyebutkan sifat munafik ni ada 3. Yang pertama ialah Al-Kadhib, yang kedua Al-Kadhib Al-Qawli, disebut Al-Kadhib Al-Qawli, yang kedua Al-Kadhib Al-Fi'li, dan dalam kurungan Al-Mukhada'ah, kerana mereka yukhadi'una Allah walladhina amanu, kita sebut dulu lepas. Orang munafik ni yang pertama, mereka menipu dengan lisan mereka. Yang kedua, dengan perbuatan mereka menipu, bermaksud mereka mempermain-mainkan. Mereka menyangka mereka sembahyang itu, dengan mempermain-mainkan dalam sembahyang mereka itu, mereka telah menipu daya Allah. Mereka telah menipu Allah di dalam sangkaan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah, mereka sebenarnya mempermain-mainkan diri sendiri, mereka sebenarnya telah menipu diri mereka sendiri. Jadi itu 2 sifat munafik. Yang pertama, mereka menipu dengan lisan. Yang kedua, mereka menipu dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, sifat bagi orang munafik yang disebutkan oleh Imam At-Tahir Ibn Ashur ialah mereka ada sifat al-khawf. Mereka ada sifat takut. Mereka ada sifat qalaq. Mereka sentiasa gelisah. Mereka sentiasa takut. Mereka sentiasa hidup dalam keadaan tidak tenteram, tidak tenang. Kenapa? Kerana mereka hidup dalam masyarakat orang Islam, tetapi mereka beramal itu hanya sekadar untuk menipu sahaja. Jadi ada dalam hati mereka perasaan khauf, takut. Sebab itu orang munafik apabila dia ajak pergi berperang, mereka lah orang pertama sekali yang lari daripada medan peperangan. Dan bila dia ajak pergi berperang, mereka tidak keluar pergi berperang. Kenapa? Kerana sifat munafik. Kerana mereka disebabkan mereka menipu, maka mereka ada perasaan takut. Takut mereka, takut kepada rahsia mereka itu diketahui oleh orang ramai. Itulah sifat-sifat yang ada dan disebutkan oleh Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibn Juzay Al-Gharnati, disebutkan pada zaman dia munafik ini digelar sebagai zindiq. Dan zindiq juga adalah gelaran yang pernah disebut juga sebelum daripada Al-Imam Ibn Juzay. Orang munafik ini digelar sebagai zindiq. Daripada zaman kita boleh jadi orang yang munafik ini adalah orang yang dia rasa dia bawa Islam, tapi Islam dia dengan acuan lain. Contohnya Islam liberal. Contoh dia nak bawa Islam tapi dengan cara sekular. Ataupun dia nak bawa Islam, dia kata dia bawa Islam tapi dengan cara yang feminisme. Dan banyak lagi ideologi-ideologi yang dia menggunakan Islam tetapi sebenarnya acuannya ialah acuan pemikiran barat. Dia hanya menggunakan Islam itu sebagai kulit sahaja, sistem Islam dan sebagainya, gunakan Islam itu sebagai kulit, tapi sebenarnya nak bawa fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang tidak membawa kepada beriman kepada Allah. Dan kita boleh juga mungkin tengok masyarakat Arab Saudi sekarang ni. Bila saya pernah bertemu dengan sahabat-sahabat di Arab Saudi, di kalangan orang Arab sendiri, dia kata di Arab Saudi ni ada nifak yang tersembunyi. Munafik tu sedang bersembunyi. Tapi bila ni masuk bab politik lah. Bila raja mereka telah buka jalan, buka pintu untuk orang munafik ni menunjukkan wajah mereka, maka tengoklah apa yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya mereka ni mereka menyangka mereka Islam, tetapi sebenarnya dalam hati mereka tu nak kepada cara hidup yang bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Dan perkara itu juga berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia dan di mana-mana.
Ya, orang yang dia hanya menzahirkan di luaran dia mengikut cara hidup Islam, ya, tapi dalam hatinya cara hidup mereka dalam rumah mereka itu tidak mengikut cara hidup Islam. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam untuk menghuraikan lagi, kata Al-Imam Sawi rahimahullah, untuk menghuraikan lagi bagaimana cara mereka itu menipu daya, yukhadi'unan nas, ialah dengan apabila disebutkan kepada mereka, wa idza qila lahum, ya, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, yang berkata kepada mereka ini bukanlah kata Al-Imam Al-Tahir bin Ashur, yang berkata kepada mereka ini bukan Rasulullah. Ya, kerana kalau Rasulullah berkata kepada mereka, maka perkara ini telah zahir mereka itu munafik. Dan apabila telah zahir mereka itu munafik, maka mereka telah diisytiharkan sebagai kufur. Ya, kerana munafik ini kufur, maka perlu mereka ini dijalani hukuman. Ya, kalau dalam mazhab Maliki dibunuh, dalam mazhab Syafi'i istitabah, disuruh mereka itu untuk bertaubat. Ya, jadi yang menyebut pada mereka wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, kata Al-Imam Al-Tahir bin Ashur, ialah ahli keluarga mereka yang telah melihat keadaan mereka itu hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan cara hidup Islam, maka mereka berkata kepada orang munafik ini, la tufsidu fil ardi, jangan kamu melakukan kerosakan. Kerosakan di situ kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, wa idza qila lahum aidi haula, maksudnya munafikin itu, la tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerosakan. Kerosakan itu dengan cara mereka kufur kepada Allah. Ya, kerana kufur pada Allah itu juga satu kerosakan. Wa ta'wiq anil iman, dan menghalang manusia, sad anil iman, menghalang manusia daripada masuk kepada beriman kepada Allah. Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata sesungguhnya kami ialah orang-orang yang membuat kebaikan. Kata mereka, orang-orang yang membuat islah. Kata Imam Suyuti, walaisa ma nahnu fihi bifasad, kami tidaklah kami padanya melakukan kerosakan fil ardi. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas ucapan mereka yang hanya menipu itu, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, merekalah orang yang mufsidun, melakukan kerosakan, walakin la yash'uruna bidzalik, tetapi mereka tidak menyedari perkara itu. Baik. Jadi ini sifat pertama yang dihuraikan lagi tentang orang munafik, iaitu orang munafik ini suka untuk melakukan kerosakan. Dan kerosakan yang dimaksudkan di situ ialah kerosakan yang berupa akidah, itu merosakkan akidah diri sendiri dengan kufur kepada Allah dan mengajak orang lain supaya kufur kepada Allah. Kerana orang munafik ni dia ada kumpulan ni. Ya, pada zaman Rasulullah SAW, kata Imam Al-Tahir bin Ashur, munafik ni ada 300 orang di kalangan lelaki dan 170 orang di kalangan perempuan. Dan mereka ialah antaranya ialah penduduk Madinah dan juga orang-orang Yahudi dan orang Arab yang duduk di sekitar Madinah. Dan ketua mereka ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan beberapa orang lagi yang disebutkan namanya satu persatu, ketua mereka oleh Al-Imam Al-Tahir bin Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Jadi munafik ini ialah satu komuniti. Dan dalam masyarakat kita ini pun munafik itu ialah satu komuniti. Mereka ada grup Facebook dia, mereka ada grup WhatsApp dia, mereka ada perhimpunan dia. Dan mereka ini hidup dalam satu komuniti mereka tanpa disedari oleh orang lain. Ataupun mungkin disedari oleh ahli keluarga mereka. Dan mungkin juga disedari oleh pihak berkuasa. Tapi mungkin tidak ada tindakan yang sepatutnya dibuat oleh mereka, oleh pihak berkuasa terhadap mereka, kerana mungkin tidak ada peruntukan undang-undang terhadap mereka. Tapi mereka ini ialah barah dalam masyarakat, duri dalam daging dalam masyarakat yang sentiasa menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang menyebabkan manusia ini berfikir hanya menggunakan akal tetapi tidak menggunakan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, cukuplah melakukan kerosakan.
dengan cukuplah menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat, fahaman liberal dan sebagainya. Kemudian kata mereka innama nahnu muslihun. Dan itulah ucapan-ucapan ya orang-orang yang yang munafik ni. Dia rasa dialah yang membawa islah, dialah yang membawa membawa enlightenment ataupun apa? Kitalah yang membawa cahaya, kitalah yang membawa revolusi, kitalah yang membawa apa istilah bahasa Melayu? Kitalah yang membawa kepada, dia gunakan macam-macam lah istilah dia, maslahat, kitalah yang membawa maqasid, kitalah yang membawa macam-macam, dia guna istilah dia untuk nak kata apa yang dia bawa itu lagi benar, dan kemungkinan dia meminjam istilah-istilah daripada orang Islam sendiri untuk membuktikan apa yang dia bawa itu ialah benda yang benar. Innama nahnu muslihun. Ya, digunakan juga beberapa jenis takkid di situ. Innama tu lil hasri, seolah-olah mereka sahaja yang membawa islah. Kemudian Allah SWT juga balas dengan taukid, ala taukid innahum, hum sekali lagi digunakan dhamir untuk takkid, innahum humul mufsidun. Ya, digunakan pula ta'rif dengan alif lam untuk menegaskan lagi bahawasanya sesungguhnya mereka lah orang yang merosakkan. Jadi dalam masyarakat kita, orang yang merosakkan masyarakat, orang yang beriman ini adalah orang munafik yang sentiasa mengajak manusia supaya hidup dengan cara hidup bukan Islam. Ya, dah orang Islam pun terikut-ikut dengan cara hidup yang bukan Islam. Terikut siapa? Terikut orang Islam sendiri. Yang mana orang Islam sendiri itu ialah orang munafik. Sehingga jadilah manusia itu mengikut di akhir zaman ini mengikut cara hidup orang kafir, orang barat, na'udzubillah. Baik. Kemudian ucapan kedua yang disebutkan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, kata Imam Suyuti, ashabun nabi. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu semua seperti mana berimannya manusia-manusia, ataupun yang disebutkan manusia itu ialah sahabat-sahabat Rasulullah. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, kata mereka, kata orang munafik, anu'minu, adakah kami mahu beriman kama amana as-sufaha, seperti mana yang berimannya orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya. Itu al-juhal, ay la naf'alu ka fi'lihim, kami tidak akan melakukan seperti perbuatan mereka. Maka qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah SWT membalas ucapan mereka yang menipu itu, yang mereka itu mengatakan kami beriman juga tapi dengan cara kami. Kami tidak beriman dengan cara orang-orang yang kurang akal. Kurang akal itu satu fitnah kepada orang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kurang akal. Mereka lah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, ya, akan tetapi mereka tidak menyedari. Jadi itu gambaran kedua orang munafik yang apabila disuruh untuk mereka beriman oleh orang-orang yang mengetahui bahawa mereka adalah orang munafik. Dan kata Imam Musawi menukilkan satu riwayat, dan tak cek ni riwayat ni sama ada riwayat diambil daripada mana, cuma ambil daripada kitab ni lah, Hasyiatus Sawi Alal Jalalain. Ayat ini turun kepada Abdullah, itu ayat lepas ni. Ayat ni disebutkan oleh Imam At-Tahir bin Ashur. Keluarga di kalangan orang munafik ni menyebut pada orang munafik, aminu kama amanan nas, kamu berimanlah seperti mana sahabat-sahabat Nabi beriman. Jadi orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah ini menginfakkan harta mereka tanpa ada batasan. Mereka infakkan sebahagian harta, ada yang seperempat harta, ada yang keseluruhan harta. Jadi bagi mereka, sahabat Rasulullah yang mengorbankan jiwa, mengorbankan harta ini ialah orang yang sufha, ialah orang-orang yang bodoh. Ya, sedangkan kata Allah SWT, ala innahum humus sufha. Ya, ketahuilah bahawa mereka itulah orang-orang yang bodoh. Kerana apa? Kerana mereka tidak beriman. Jadi mereka menyangka perbuatan mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa kerana Allah Subhanahu Wa Taala berjihad fi sabilillah itu, mereka menganggap orang Muslim, sahabat Rasulullah yang pergi berjihad itu, mereka ialah orang-orang yang bodoh. Ya,
Kata mereka orang yang bodoh sahaja beriman kepada Allah. Dan sebenarnya ucapan-ucapan itu ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Ya, mereka seperti mana disebutkan oleh Karl Marx, dia kata agama ni candu. Agama ni hanya candu bagi orang-orang yang orang-orang yang bodoh. Jadi kata kita ala innahum humus sufha. Ya, ketahuilah sungguhnya mereka itulah orang yang bodoh. Ya, kerana mereka menafikan peranan hati, peranan naluri, peranan fitrah. Fitrah mereka itu sentiasa mengatakan kepada mereka sebenarnya ialah orang yang hamba kepada Allah. Tapi oleh kerana nafsu syahwat, kerana pemikiran mereka yang kotor, maka mereka katakan kepada orang yang beriman itu, ya, mereka ialah orang-orang yang bodoh. Ya, sedangkan mereka ialah orang-orang yang bodoh yang hanya menggunakan akal tetapi tidak menggunakan jiwa hati nurani. Baik. Kemudian Allah SWT menyebut wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Baik. Dan apabila mereka, kami tengok terjemahan dulu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Okay. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas memperolok-olok dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan yang melampaui batas. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Baik. Jadi disebutkan pula sifat ketiga mereka yang menghuraikan lagi bagaimana mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu tu. Pada ayat yang seterusnya ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata Imam Suyuti, asluhu laqiyu hudhifatid dhammatu lil istisqal. Laqiyu tu jadi laqi, thumma ya dibuang pula ya liltiqaiha sakinatan ma'al waw, maka jadilah laqu, laqu daripada laqiyu jadi laqu. Alladzina amanu qalu amanna. Dan apabila bertemu orang-orang yang mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan amanna, yang dengan menggunakan sighah fi'il madhi. Wa idza khalau, dan apabila mereka khalau, daripada perkataan khala, ya, bermaksud berkhalwat atau bersendirian. Dari kebiasaannya perkataan khala ini, ya, fi'il madhi ini digunakan, ya, ta'adda bi ba, maksudnya menggunakan huruf jar ba, ya, khala bihi, khala bin nas, atau khala bi zaujatihi. Tetapi di sini digunakan khala ila, ya, khala ila. Jadi kata para ulama, bila digunakan khala ila maka dia ada tatmin. Fi'il khala ini ada mengandung atau ada menyimpan, kita bahasa kita, fi'il khala ini ada padanya fi'il yang lain bila digunakan khala ila. Jadi kata Imam Ibn Juzai rahimahullah, khala ila ni maksudnya zahaba ila atau masya ila. Dan mendengar juga daripada rakaman pengajian Syekh Ali Jumat hafizahullah, khala ila ni maksudnya itma'anna ila, tatma'innu qulubuhum ila. Itu maksud khala ila. Jadi kalau orang yang menyangka bahawa khala ila ni ialah kesalahan dalam bahasa Arab, maka orang itu sebenarnya tidak belajar bahasa Arab secara dakik. Ya, kerana khala ni memang dia ta'adda bil ba, khala selepas dia ba. Tapi bila khala dengan ila, maksudnya khala tu ada memberi maksud fi'il lain. Yang fi'il itu berhajatkan kepada huruf jar ila. Ya, kita maklum kalau sebut ini mungkin kepada orang yang tak ada basic bahasa Arab tu dia akan nampak agak susah lah. Jadi wa idza khalau ila bermaksud apabila mereka bersendirian. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata kami beriman, ya, kami beriman. Dan apabila mereka khalau bersendirian, ataupun mereka pergi, ataupun mereka
bertenang dengan syayatin. Syayatin ini maksudnya ru'asa. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, ru'asa'uhum. Jadi dan apabila mereka bertemu dengan bersendirian dengan ataupun mereka dah tenang bersama dengan ketua-ketua mereka, antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun mana-mana munafik pada setiap zaman bertemu dengan ketua-ketua mereka, maka mereka kata inna ma'akum. Tadi kata amanna dengan menggunakan fi'il madhi, dan di sini menggunakan inna ma'akum dengan menggunakan jumlah ismiyah, dengan menggunakan taukid, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Jadi orang munafik ni apabila mereka bertemu dengan sama-sama dia, komuniti dia, maka dia kata kita ni sama-sama geng. Kita ni sebenarnya satu kumpulan. Tapi kalau bertemu dengan orang beriman, maka dia kata kita ni orang beriman. Tapi bila bertemu dengan orang munafik juga, maka dia menggunakan penegasan sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, dan sesungguhnya kami hanya mempermain-mainkan sahaja, memperolok-olokkan sahaja dengan menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Baik. Jadi ayat ini kata Al-Imam Musawi rahimahullah turun ketika mana beberapa orang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mereka pergi bertemu dengan ketua orang munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq kepada ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, marilah kamu wahai Abdullah bin Ubay bersama dengan ashabuka, bersama dengan sahabat-sahabat kamu, marilah kita berbincang. Kata faqala lahu Abu Bakr halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana. Faqala lahu, maka kata Abdullah bin Ubay, marhaban bisyekhi wa siddiq, selamat datang seorang syekh dan seorang siddiq. Dan berkata wali Umar, marhaban bil faruq al-qawi fi dinihi, selamat datang al-faruq yang memisahkan kebenaran dan kebatilan, al-qawi fi dinihi, yang kuat agamanya. Wali Ali dan Abdullah bin Ubay berkata kepada Sayyidina Ali, marhaban bi ibni ammin Nabi, selamat datang kepada sepupu Nabi. Faqala lahu Ali, maka Sayyidina Ali melihat kepada ucapan Abdullah bin Ubay itu yang cuba untuk memuji-muji sahabat-sahabat Nabi ni, maka dia tahu dah itulah sifat orang munafik. Apabila bertemu dengan orang beriman, maka dia akan memuji-muji orang beriman. Kata Sayyidina Ali, ittaqillah wa la tunafiq, bertakwalah kamu pada Allah, jangan kamu menjadi munafik. Maka kata Abdullah bin Ubay, faqala ma kuntu dhalika illa liqawli imani ka imanikum. Kata Abdullah bin Ubay, aku tidak kata perkara itu melainkan sebenarnya iman aku sama seperti dengan iman kamu. Itu tengok cara dia munafik. Falamma tawajjahu qala li jama'atihi, apabila Abdullah bin Ubay ni bertemu dengan kaumnya, dengan siap-siap munafik ni, kumpulan-kumpulan munafik ni, maka dia kata idza laqukum faqulu mithla ma qultu. Dia kata pada orang munafik yang lain, kalau tiga orang sahabat Nabi yang besar ni bertemu dengan kamu semua wahai orang munafik, maka katakanlah seperti mana yang aku katakan, untuk memperdaya sahabat-sahabat Nabi ni, katakan seperti mana aku katakan. Maka kata orang munafik kepada Abdullah bin Ubay, faqalu lam nazal bi khairin ma istafina, kami akan sentiasa dalam keadaan baik selagi mana kamu berada bersama dengan kami, mengajarkan kami cara menipu orang-orang yang beriman. Maka sebab itulah turun ayat ini, yang menunjukkan sifat orang munafik apabila mereka kembali ke dalam komuniti mereka, mereka berkata inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Kita jumpa orang beriman itu hanya untuk memperolok, menipu, merendah-rendahkan mereka. Tetapi kita ni sama-sama kita inna ma'akum. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim bermaksud Allah kalau kita terjemahan dia, memperdayakan mereka. Dan sifat memperdayakan mereka ini, kata sebahagian para ulama, tidak layak bagi Allah. Kerana itu ialah sifat orang-orang yang munafik. Maka sebahagian para ulama mengatakan itu hanyalah min babil musyakalah, hanyalah sebagai menggunakan lafaz yang sama tapi maksud dia berbeza. Jadi maksud dia apa? Ialah yujazihim bistihzaihim. Allah yastahzi'u bihim bermaksud Allah membalas, membalas
olok-olok mereka itu, iaitu mereka merendah-rendahkan itu, wa yamudduhum maksudnya yumhilhum, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka fi tughyanihim, pada melampaui batasnya mereka, bitajawuzi min had fil kufri, ya'mahun ay yataraddaduna tahayyuran, hal dalam keadaan mereka hairan, ataupun dalam keadaan mereka keliru, dalam keadaan mereka ragu-ragu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, ai istabdaluha bihi, mereka menukarkan, bermaksud mereka ada seolah-olah wang mereka ialah hidayah, wang itu ada di tangan mereka, yang mereka sudah mengucapkan kalimah syahadah, tetapi mereka membayar dengan wang itu untuk mendapatkan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, kata Allah, maka tidak untunglah tijaratuhum, tidak untunglah perniagaan mereka, ai ma rabihu fiha, tidak untung mereka, bal khasiru, bahkan mereka rugi, limasirihim ila nar al-mu'abbadah alaihim, ya, kerana kembalinya mereka itu ke neraka Allah yang kekal untuk mereka, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu memperoleh hidayah fi ma fa'alu, pada apa yang mereka lakukan. Jadi itu ayat sehingga ayat ke-16 yang berkaitan dengan sifat orang munafik. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi pada bagaimana Allah SWT memberi analogi atau memberi tashbih, memberi satu perbandingan bagi orang munafik pada ayat ke-17 sehingga ayat ke-20. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, diizinkan Allah SWT. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan guru yang melihat menonton pengajian kita pada malam ini. Jika ada sebarang kesalahan, mohon ditegur. Ya, saya ni hanya muzakarah lah, hanya berbincang. Yang tidaklah, kita ni tidak layak lah untuk digelar ustaz ke tuan ibu ke, tak layak lah. Kita hanya mengajarkan, atau bukan mengajarkan, membacakan apa yang tertulis di dalam kitab, ya, supaya dikongsikan dan diambil manfaat untuk semua, untuk kita dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk memberi hidayah kepada seluruh umat manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.